Saya berpendapat DAP itu anti-Islam. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Anda kata DAP anti-Islam. Okey. Saya bukan ahli parti DAP. Itu pertama. Dan yang kedua, saya bukan pentaksub DAP. Saya hanya pengkaji. Dan yang nak bertanya, orang penting, orang besar, supaya saya faham perspektif yang sebenarnya. Dan juga saya nak menilai sebagai orang Islam yang Allah suruh saya yang Islam bersikap adil. Tidak menzolimi walaupun terhadap non-Muslim. Allah itu kita dapat dari Quran. Dan sesiapa pun kamu kena bersikap adil, kata Allah. Maka terhadap DAP, bila orang tanya saya berkata saya kena adil dengan mereka. Agama ajar saya begitu. Jadi bila saya nak bersikap adil, saya kena kaji. Dan DAP menguasai Pulau Pinang. Saya boleh kaji, boleh masuk bilik bertanya. Dan akhirnya beberapa perkara yang boleh saya dedahkan. Pertama, bila kita tanya pada pemimpin DAP, bila kita tengok jawapan-jawapan, ada beberapa perkara yang DAP jadikan ia pegangan. Dia parti politik di Malaysia, mengikut perlembagaan Malaysia, diluluskan sebagai parti politik. Maka DAP di Malaysia, dia ada beberapa pegangan, dan pegangan ini dia sepakati dengan rakan-rakannya. Itu boleh saya sahkan dalam kajian saya, penelitian saya. Lebih kurang 7 perkara yang DAP jadikan pegangan selari dengan rakan-rakan yang lain. Antaranya, kedaulatan Raja-Raja Melayu. DAP terima itu, tak langgar langsung. Kedua, kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak lawan. Ketiga, keistimewaan bangsa Melayu. Dia tak lawan. Yang keempat, kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dia tak lawan. Bila saya sedar itu, saya menyedari DAP, apa saja anda nak kata pun, sebenarnya dalam konteks Islam, kalau kita mengatakan dia anti-Islam, kalau ia bermaksud mereka anti-Islam 100%, itu tak betul. Mereka bukan anti-Islam seperti itu. Mereka menerima Islam. Tetapi dalam konteks Malaysia, DAP menerima Islam bagaimana termaktub dalam perlembagaan. Bagi kelompok DAP, perlembagaan Malaysia itu mereka tata. Warga negara Malaysia, maka perlembagaan Malaysia lah yang mereka dukung. Dan dalam perlembagaan ada kenyataan, ada klausa tentang Islam dalam perlembagaan. Itu mereka tata. Tercatat dalam perlembagaan. DAP sokong. Maka dia menyokong Islam, bukan anti-Islam. Maka bila kita nak mendekati DAP untuk berdakwah, maka kita ada asas. Asasnya ialah Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Lepas tu di Pulau Pinang kita lihat dia tak ada masalah langsung dengan Islam. Orang fitnah. DAP tak izinkan masjid di Pulau Pinang azan. Bohong. Kita di Pulau Pinang sedar itu semua bohong. Pernah pimpinan DAP melarang kita azan. Dan saya tahu sangat-sangat sebab saya dalam majlis. Saya tahu sangat. Mengeluar kenyataan, jangan sebelum subuh, jangan pasang kuat-kuat. Itu nasihat mufti, bukan politik. Di sini yang masjidnya subuh tak boleh azan. Dia langsung bohong. Itu fitnah, pembohongan. Dan untuk naikkan Quran sebelum Ramadan ada projek Quran. Kerajaan bagi duit yang tak pernah diberikan sebelum ini. Untuk kafan, naik gaji guru, pemberian untuk sekolah agama diberikan tinggi berbanding sebelum ini. Sebab mereka tak pernah anti-Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Jadi kalau anda mengatakan dia anti-Islam, saya tak setuju. Dia sokong Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Itu poin penting. Islam agama persekutuan, tak tolak sebab dalam perlembagaan. Terima itu. Kita tahu bahawa kita terpaksa menerangkan lagi halnya lebih detail. Sebab itu saya sentiasa mendoakan. Kalau ada orang tak bersetuju, silakan. Tapi ini pendirian saya yang tak mungkin berubah. Oleh sebab mereka hormat Islam sebagaimana dalam perlembagaan, itu asas mendekati mereka. Ada asas, nak fahamkan kepada mereka lebih detail tentang Islam. Maka sebab itu saya mengharapkan ada kelompok merapat dengan mereka. Dan yang menghizirkan mereka, bukan mengutuk mereka, mengharbikan mereka. Saya mengharapkan sebab asasnya ada. Mereka terima Islam sebagaimana dalam perlembagaan Malaysia, mereka tatang itu. Sebab itu saya mengharapkan ada kelompok yang sentiasa mendekati mereka. Tapi bukan mendekati begitu saja, dengan harapan kelompok yang beragama Islam ini akan mendekati mereka, rapat jinak mesra dengan mereka supaya dakwah itu dapat dipertingkatkan.
Supaya dengannya Islam lebih daripada perlembagaan itu, mereka faham. Dan bila mereka faham, itu penting untuk masa depan Malaysia. Mereka bukan anti-Islam 100%. No. Malah saya kata never. Ini Islam seperti dalam perlembagaan. Itu titik tolak yang baik. Kalau kita harbikan mereka terus, tak betul. Sepatutnya jadikan itu sebagai asas untuk mendekati dan dakwah lagi. InsyaAllah. Okey? Itu saja jawapan saya.